Setelah kita melihat rawatan limfoma, sekarang saya ingin menceritakan pula tentang rawatan leukemia pula. Jadi kita mulakan dahulu dengan leukemia yang selalu saya rawat, iaitu acute myeloid leukemia. Penerangan lanjut tentang diagnosis dan juga kumpulan-kumpulan leukemia ini kita boleh dapati daripada video-video yang telah lepas. Kali ini kita hanya ingin menumpukan perhatian kepada cara perawatannya sahaja dahulu. Jadi secara umumnya pergi balik pada 30 hingga 40 tahun yang lepas, sebenarnya kita tidak rawat langsung leukemia ini. Pesakit-pesakitnya biasanya diberi rawatan percubaan, diberi transfusion sahaja dan biasanya diberi morfin, dan jangka hayat mereka tidak begitu lama, secara peratannya 3 hingga 7 bulan. Jadi sekarang ini terdapat penemuan-penemuan baru dari segi ubat, tapi kebanyakan ubat yang kita pakai untuk merawat leukemia ini telah berada di dalam pasaran selama lebih 40 hingga 50 tahun. Jadi sekarang ini banyak kepada rawatan ini ditumpukan kepada cara-cara untuk mengawal risiko. Dari segi rawatan, kita kena faham bahawa terdapat banyak risiko daripada pengubatan leukemia ini, terutamanya daripada penyakit itu sendiri, daripada kemoterapi, kesan-kesan yang serius daripada kemoterapi ini yang boleh merosakkan organ-organ tertentu. Begitu juga dengan risiko jangkitan kuman yang lebih tinggi daripada biasa, dan juga disebabkan oleh kurangnya tahap platelet pada pesakit-pesakit kita, mereka mempunyai risiko pendarahan yang lebih tinggi daripada biasa. Untuk itu, kita lihat graf ini, ada dua graf, mungkin tidak berapa jelas. Graf di atas menunjukkan sebaran jangka hidup pesakit-pesakit kita bermula daripada tahun 70-an hingga tahun 2000. Jadi kalau kita lihat jangka hayat di antara dua graf ini berbeza. Ini adalah graf untuk pesakit yang umur lebih pada 60 tahun, yang di atas ni ialah kurang 60 tahun. Banyak kejayaan kita dari segi rawatan bertumpu kepada pesakit-pesakit yang umurnya kurang daripada 60 tahun, bukan kerana pilihan kemoterapi, tapi kerana pesakit-pesakit ini mempunyai reserve yang lebih tinggi untuk melawan risiko-risiko jangkitan kuman, risiko-risiko di mana kerosakan organ boleh berlaku. Sekiranya mereka muda, mereka boleh melawan kesan-kesan daripada kemoterapi ini dengan lebih baik. Jadi untuk menentukan perbezaan antara dua ini, di mana kemoterapinya adalah sama, perbezaannya ketara disebabkan oleh penggunaan penggunaan antibiotik dan juga antifungal yang lebih meluas. Jadi kalau kita bezakan, tidak kira hayatnya sama ada kurang ataupun lebih pada 60 tahun, banyak berjaya dirawat, dan kejayaan ini banyak bertumpu kepada penggunaan antibiotik yang lebih baik. Perbezaan yang ketara yang kita dapat antara 60 hingga pesakit yang lebih pada 60 tahun dan juga kurang 60 tahun ialah penggunaan pemindahan susun tulang pada pesakit yang kurang 60 tahun. Jadi banyak berbeza ya dari segi jangka hayat pesakit kita. Kalau kita dapat menggunakan pemindahan susun tulang dengan baik, maka setengah pesakit leukemia kita dapat sembuh. Begitu juga kita ingin titik beratkan penggunaan teknik-teknik moden dalam menjaga pesakit kita. Teknik-teknik nursing yang lebih baik, cara-cara kita menjaga IV access pesakit kita. Kita dapat menggunakan chemopods atau PICC secara umumnya. Ini dapat banyak membantu dalam memastikan pesakit-pesakit kita berjaya dirawat. Kalau masa dahulu kita terpaksa menggunakan vein-vein yang kecil, sekarang ini kita dapat menggunakan vein yang besar, menggunakan pot-pot yang kita dapat tanam dalam badan kita, dan pot-pot ini dapat sebenarnya kekal dalam pesakit kita selama lebih 6 bulan. Dengan akses yang lebih baik ini, rawatan segera dapat diberikan tanpa memberikan trauma kepada pesakit kita. Seterusnya, bila kita ceritakan tentang cara kita merawat pesakit kita, kita daripada awal kita dah bahagikan pesakit kita kepada dua matlamat. Satu, kumpulan pesakit yang matlamatnya ialah untuk penyembuhan, dan kedua ialah untuk mengawal sahaja penyakitnya, di mana kita mungkin tidak beri kemoterapi yang kuat, tapi kita mengawal simptom-simptom mereka untuk memastikan mereka hidup selesa walaupun kita tidak
membuat apa-apa tindakan untuk menyembuhkan ataupun membuang terus leukemia itu. Jadi kumpulan yang pertama ini biasanya kita rawat dengan kemoterapi. Mengapa dibahagikan kepada dua golongan ini ialah kerana tidak semua orang dapat melalui kemoterapi yang dilalui oleh pesakit-pesakit AML ini, kerana kemoterapinya adalah yang sangat kuat. Kalau kita bandingkan semua kemoterapi yang kita dapat, induction untuk AML adalah kemoterapi yang paling kuat yang kita berikan pada pesakit kita. Jadi, tiga peringkat perawatan untuk pesakit kita ini. Peringkat pertama ialah induction. Peringkat yang kedua, setelah pasien kita mendapat remission, ialah kita memberikan consolidation, dan consolidation ini ada dua peringkatnya, consolidation awal dan juga consolidation jangka panjang. Jadi kita tengok ya secara detail peringkat-peringkat rawatan ini. Jadi dari segi rawatannya, tunggak rawatan kita ialah sejenis ubat kemoterapi yang kita panggil Cytarabine. Dalam semua kombinasi AML yang kita pakai, selalunya mesti ada ubat Cytarabine ini. Ia diberi secara IV dan selalunya diberi secara berpanjangan selama 24 jam kepada pesakit kita. Jadi untuk memastikan pesakit kita ini dapat dirawat dengan baik, kita selalunya menggunakan kombinasi dua ubat termasuk Cytarabine. Ubat yang kedua yang kita pakai adalah daripada kumpulan anthracycline. Ubat yang selalu saya pakai ialah dinamakan idarubicin. Selalunya saya akan bagikan idarubicin ini selama 3 hari, sementara rawatan Cytarabine akan berlanjutan selama 7 hari. Jadi kombinasi ini kita selalu panggil 3+7. Jadi kalau pesakit-pesakit AML yang kita berbincang ya, mereka akan tahu apa istilah 3+7 ini. Selalunya rawatan ini berpanjangan selama 7 hari, di mana 3 hari ubat anthracycline diberikan selama 1 jam selalunya, dan juga ubat Cytarabine ini diberikan selama 22 jam selama 7 hari berturut-turut. Jadi seterusnya pesakit itu akan berada di ward untuk 7 hari pertama di mana kemoterapi diberi. Seterusnya mereka akan mengambil masa selama lebih kurang 3 minggu sebelum darahnya yang akan merudum turun akan naik semula. Dan setelah darah ini yang naik semula, kita harapkan naik semula ini semua darahnya yang normal, bukan sel leukemia. Sekiranya sel yang naik itu semua sel normal, kita panggil pesakit ini berada dalam remission. Dan selalunya secara rata lebih kurang dalam 70% pesakit bila darahnya naik semula, dia akan berada dalam remission. Tak 100% ya. Dan selalunya kalau dia remission, kita akan tumpukan seterusnya kepada rawatan yang kita panggil consolidation. Rawatan consolidation awal ni selalunya kita bagi dari segi kombinasinya lebih kurang sama dengan induction. Tapi sekiranya kalau induction itu terlalu kuat pada pesakit kita, kita mungkin dapat kurangkan sedikit kombinasinya. Selalunya kalau pesakit saya tidak dapat lagi menangani gejala-gejala yang mereka dapat semasa rawatan awal induction dahulu, maka saya tukarkan sedikit kepada kombinasi seperti etoposide bersama juga dengan Cytarabine, ataupun saya hanya bagi Cytarabine saja pada dos yang lebih tinggi tanpa anthracycline. Jadi ini adalah merujuk kepada kumpulan yang kita panggil early consolidation. Jadi kalau kita bagi induction, selalunya saya akan bagi sekurang-kurangnya 2 early consolidation dalam bentuk sama ada high dose Cytarabine ataupun kombinasi etoposide bersama dengan Cytarabine, ataupun sama seperti induction 3+7 juga sebagai consolidation pertama. Sekiranya mereka tujuan kita memberi ubat ini ialah supaya kita dapat kurangkan lagi sisa-sisa penyakit leukemia yang masih ada dalam tubuh mereka, supaya mereka sudah keluar daripada 3 kemoterapi awal ni, mereka ada di dalam keadaan di mana hanya minima sahaja kandungan leukemia yang ada dalam badan mereka, supaya kita dapat berikan consolidation yang berpanjangan. Consolidation yang berpanjangan ni selalunya kita bergantung pada pemindahan sumsum tulang, tapi ia bergantung kepada risiko penyakit pada pesakit tersebut. Contohnya sekiranya semasa dalam induction mereka mendapat banyak jangkitan kuman, terutamanya sekiranya mereka mendapat jangkitan kuman fungus, selalunya kita akan risau ya, bila kalau kita bagi kemoterapi nanti semasa membuat pemindahan sumsum tulang, mungkin jangkitan kuman itu dapat datang semula. Begitu juga sekiranya dapat satu genetik semasa
semasa diagnosis awal, mana pesakit itu dinampaknya tidak perlu melalui rawatan pembenahan susun tulang, jadi kita akan ambil langkah untuk memberi rawatan lain. Jadi semua bergantung pada pesakit itu, sama ada dia perlu membuat rawatan susulan atau tidak. Dan rawatan utama yang kita bagi pada mereka ialah pembinaan susun tulang allogenik, bermakna penerimanya daripada adik-beradik mereka, bukan daripada pesakit itu sendiri. Sebagai alternatif, kita juga ada mempunyai beberapa ubat lain seperti Mylotarg. Ini adalah sejenis monoklonal antibody yang mempunyai kemoterapi bersamanya. Jadi dia akan pergi dan hanya bertindak pada sel-sel yang mempunyai leukemia sahaja, akan membunuh mereka. Tapi kesannya juga agak kuat, dan setengah pesakit perlu duduk dalam hospital selama 6 minggu untuk rawatan ini. Jadi perbincangan terperinci tentang consolidation ini bergantung kepada perbincangan kita dengan pesakit. Jika sekiranya mereka mempunyai risiko rendah ataupun mereka mempunyai masalah-masalah kesihatan lain, mungkin kita mengambil penampilan tunggu dan lihat, ataupun kita memberi setiap 6 minggu suntikan satarabing pada mereka untuk mengawal penyakit tersebut. Jadi kita, satu saja cara untuk memastikan yang leukemia ini hilang ialah menggunakan pembinaan susun tulang, tapi tak semua orang berpeluang untuk melalui rawatan tersebut. Ya. Jadi sekiranya mereka mempunyai sel-sel MDS, ya, ini satu perkara yang saya akan bincangkan kemudian. Mungkin mereka boleh menggunakan jenis ubat lain yang kita panggil hypomethylating agent. Ubat yang mungkin kita tahu daripada sini ialah Dacogen ataupun azacitidine. Saya akan terangkan lebih lanjut pada bahagian kedua nanti, ya. Jadi bahagian kedua nanti kita akan ceritakan tentang cara rawatan untuk pengawalannya. Sekiranya pesakit itu sudah berumur ataupun mempunyai risiko-risiko kesihatan lain, jadi mungkin mereka tidak sesuai untuk melalui kemoterapi yang terlalu kuat. Jadi kita akan bincangkan apakah pilihan yang kita boleh beri kepada mereka. Sekian, terima kasih.